Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita kongsikan pemandangan pagi Sabtu yang cukup indah di luar perkarangan Angkasa Puri pada ketika ini. Seindah harapan kita semua sebagai rakyat Malaysia untuk kita mendepani cabaran pandemik COVID-19 dan juga kita beralih kepada fasa endemik. Apapun, Assalamualaikum, salam hormat dan juga salam sejahtera kepada seluruh keluarga Malaysia yang menyaksikan kami dalam siaran Sambut Pagi Malaysia pada pagi ini. Sudah pasti hari kita hari ini bersiaran sama 2 jam dengan banyak sangat perkongsian yang menarik dan berinformasi kepada anda. Ya, betul. Hari ini banyak perkara yang kita akan bawa kepada anda. Pastikan terus bersama kami hinggalah pada pukul 10 pagi nanti, insya-Allah, bersama dengan Hani Hamid dan juga Munawar Azmi. Dan yang paling utama juga, nanti kita akan buka ruang pada anda nak berbicara dengan tetamu-tetamu kita. Khusus nanti menerusi segmen kita bercakap tentang kegelisahan ke arah endemik. Sebab sekarang ni yang merisaukan ialah kita diberi kebebasan pada semua dengan kelonggaran yang tertentu, tetapi apabila SOP itu tak dijaga, kita bimbang kebebasan itu akan direntab kembali. Jadi kena patuh pada SOP yang telah pun ditetapkan. Kebebasan dan juga kelonggaran itu bukanlah tiket kepada kebebasan yang utama dan ultimate. Itu yang paling utama sekali sebenarnya. Sebab kita sedia maklum sekarang ini dalam tempoh kita beralih menjelang kita beralih kepada fasa endemik menjelang pada penghujung Oktober ini, kita sedia maklum banyak sektor sosial dan juga sektor ekonomi telah pun dibuka. Dan kita jangan sesekali mengabaikan SOP dan juga norma baharu, kerana ianya merupakan satu perkara penting untuk membawa negara kita beralih ke fasa endemik. Jadi aspek pematuhan SOP perlu kita kuatkuasakan, perlu kita tingkatkan pada tahap yang tertinggi untuk menjamin keselamatan kita bersama. Ya, betul. Dalam masa yang sama, banyak keringanan juga diberikan kepada semua. Sama ada kelonggaran dari segi aktiviti dan juga pergerakan. Ada lagi banyak yang diberikan kelebihan, antaranya bantuan seperti JKP 4.0 ini. Alhamdulillah, mana bayaran bantuan Geran Khas Prihatin JKP 4.0 di bawah pakej perlindungan rakyat dan pemulihan ekonomi pemulih akan bermula pada 21 September ini. Dan ini merupakan satu perkembangan ataupun kabar berita yang sangat menggembirakan buat seluruh pengusaha kecil dan sederhana mikro, dengan bantuan Geran Khas Prihatin 4.0 ini yang disalurkan mulai 21 September ini akan memberi manfaat lebih 1 juta PKS. Dan kita lihat ianya akan dibayar selama 2 kali, iaitu pada September 2021 berjumlah RM500 dan juga November 2021 berjumlah RM500. Dan kita lihat ni apa antara sektor-sektor yang akan menerima manfaat daripada JKP 4.0 ini. Ya, peniaga gerai makanan, pengusaha kedai gunting rambut, pemilik bengkel, kedai roti dan juga kek, pusat penjagaan kesihatan dan juga PKS mikro lain-lain yang layak. Dan diharapkan dengan bantuan ini juga dapat menggerak dan juga memulihkan kembali sektor PKS yang merupakan enjin pertumbuhan ekonomi keluarga Malaysia. Dan untuk makluman, pembayaran akan dikreditkan terus ke akaun bank didaftarkan dalam sistem JKP, dan semakkan status kelulusan JKP 4.0 ini boleh dibuat mulai 20 September 2021 melalui portal JKP, iaitu di jkp.hasil.gov.my. Itu yang dinyatakanlah portal yang paling utama untuk anda kena pasti tentang status tersebut. Alhamdulillah, itu antara perkembangan ataupun kabar berita yang sangat baik untuk seluruh PKS mikro yang layak untuk menerima bantuan Geran Khas Prihatin 4.0. Dan juga Hani, kita ingin melihat berkenaan amalan politik inklusif demi kebaikan rakyat. Ini daripada pernyataan daripada Menteri Komunikasi dan Multimedia Malaysia Tan Sri Anwar Musa berkenaan satu perkara yang perlu memperlihatkan kematangan amalan politik secara inklusif bagi kita mencari titik persefahaman akan membawa lebih banyak kebaikan bukan saja kepada rakyat tapi kepada kemakmuran dan juga kesejahteraan negara. Betul, sebab kenyataan daripada Tan Sri mana kalau dulu yang memerintah dan membangkang ada jurang yang sangat besar, kita tak boleh duduk semeja, tak boleh berkongsi agenda bersama, masing-masing nak tunjuk dia lebih baik. Sekarang kita tukar dalam suasana falsafah keluarga Malaysia, kita harus melaksanakan politik bersifat inklusif, bukan sekadar retorik. Itu katanya menerusi penampilan pertama yang berlangsung malam tadi 9 malam, program bersama Anwar di Twitter Spaces di Bernama malam tadi, mana saya pun turut berkesempatan untuk bersama dengan beliau dalam temu bual tersebut. Dalam masa yang sama juga episod ini akan berterusan untuk
minggu-minggu yang seterusnya setiap hari Jumaat bersama dengan Tan Sri Anwar Musa. Itu perkembangan yang sangat merasakan untuk kita sampaikan kepada anda. Apa yang saya sangat gemar untuk kita kongsikan kepada penonton adalah falsafah keluarga Malaysia. Itu sangat penting. Walaupun kita ni seringkali adanya perbezaan pendapat dan juga kita kadang-kadang bertelagahan ni. Namun di sebalik semua itu kita merupakan satu keluarga dan mengikat kita merupakan satu perpaduan dan juga kita harapkan kemakmuran yang dimiliki kita pada hari ini akan terus kita perkasakan dan terus kekal sampai bila-bila. InsyaAllah, sebab dalam sebuah keluarga kita pun, keluarga kecil kita pun ada perselisihan pendapat, ada yang merajuk, kadang-kadang ambil seminggu masa untuk, ada juga yang makan bertahun-tahun lamanya, merajuk hati, bawa hati jauh macam tu kan. Ini satu perkara yang tak sihat sebenarnya, tetapi menghormati perasaan seorang individu itu perlu diakhiri dengan kebaikan. Sampai bila pun, hidup ni kan sementara sahaja. Betul. Jadi kita ingin war-warkan supaya kita hidup ini supaya dapat kita jalani dengan indah, dengan aura yang positif dan juga semangat bersatu padu dalam situasi semasa kita berdepan dengan pandemik COVID-19. Sesuai dengan tajuk kita untuk slot pertama kita nanti, iaitu bagaimana usaha kita untuk menyumbang kegembiraan dalam kalangan masyarakat. Betul. Salah satu kegembiraan masyarakat adalah apabila gimnasium kembali beroperasi. Ini pun timbulkan kekeliruan ni sebenarnya. Sebab Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Ahmad Faizal Zumu semalam tampil memohon maaf kepada pemilik dan pengendali gimnasium susulan salah faham mengenai pembukaan gimnasium di negeri di bawah fasa 2 dan 3 Pelan Pemulihan Negara PPN yang sebelum ini dilaporkan dibuka bermula semalam sebenarnya. Jadi bagaimana pihaknya akan menggesa agar gimnasium dibenarkan dibuka secepat mungkin. Jadi pusat sukan gimnasium dibuka di negeri fasa 2 PPN. Okey. Fasa 2 dan fasa 3 ke atas sahaja akan dibuka untuk pusat gimnasium ini. Yang kabar gembira jugalah untuk anda, untuk kita berrekreasi dan juga untuk kita melaksanakan bagaimana untuk kita kekal tampil sihat dalam tempoh pandemik ini. Namun paling penting ni SOP kena dipatuhi. Itu yang paling penting sekarang. Okey, jom kita nak rehat dulu. Kita rehat, kita akan kembali lagi selepas ini.